Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada rakan-rakan guru, terima kasih atas kesudian rakan-rakan untuk bersama dengan kami pada malam ini ya untuk satu siri bengkel, untuk bengkel siri yang kedua, kajian tindakan. So untuk malam ini ya rakan-rakan semua saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Aisyah, Cikgu Bong, Cikgu Rashida, Cikgu Rahizan dan saya punya mentor saya juga merangkap partner sekali, okey, partner untuk apa kajian bengkel kita pada malam ini Cikgu Irni. So terima kasih, selamat datang. So pada malam ini kita nak teruskan untuk kita dalami lagi fasa yang pertama dalam kajian tindakan. Sebelum ni kita dah dapat review, kita dah recap sedikit, kita dah review tentang apa itu kajian tindakan, apa proses-proses dia, dan pada malam ini kita nak teruskan dengan fasa pemerhatian. So jadinya sebelum kita mula sesi kita pada malam ini, eloklah kita mulakan dengan bacaan umum kitab dan doa sedikit ya, sedikit doa Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wansyur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, pada rakan-rakan semua suka saya nak beritahu kawan-kawan semua, sebenarnya untuk bengkel ni bukan satu bengkel yang kita cikgu dengar dan apa cikgu dengar untuk mendengar penerangan, tetapi kami harap cikgu boleh ambil penerangan kami dan cuba implement ada apa Cikgu Osno okay, dan ambil apa yang kita dah sampaikan pada malam ini, and then cikgu terus lakukan apa yang kami sarankan pada malam ini. Sebab kenapa rakan-rakan semua, untuk fasa pemerhatian ni, ini adalah step yang sebenarnya kita dah buat dan saya percaya rakan-rakan semua 1 bulan kita dah melalui bulan Januari 2022. So rakan-rakan dah buat sebenarnya pemerhatian di dalam bilik darjah. So jadinya ini adalah first step. Malam ini adalah first step untuk rakan-rakan. Bahan-bahan untuk 15. Okey, maaf banyak intro banyak ni. So ini adalah first day ataupun first step untuk rakan-rakan untuk mula untuk construct bahagian pemerhatian rakan-rakan, dan kita akan bergerak mengikut fasa setiap kali kita ada bengkel. So means kat sini mula je malam ini, lepas contohnya hari esok dan seterusnya cikgu ada perkara yang cikgu nak bincang ataupun ada sesuatu yang cikgu nak bertanya, cikgu terus je boleh komen dalam grup kita supaya grup kita hangat dan kita boleh berbincang sama-sama berkenaan setiap fasa yang kita dah lalui ya. Okey, jadinya boleh kita mulakan rakan-rakan semua? Ke Cikgu Irni ada nak ni ke, nak tambah sikit ke? Tak ada, kita follow Cikgu Sabit je hari ni. Okey, baik. Alright, okay, kita nak teruskan. Okey. Alright. Okey, sebelum tu saya nak tanya rakan-rakan semua. Okey, kalau cikgu-cikgu semua dah rasa bersedia, bersemangat untuk nak teruskan untuk menulis, cikgu-cikgu boleh hands rise up, boleh tekan tombol rise up pada Google Meet masing-masing. Kita nak dapatkan respon Okey, kita dah nampak Cikgu Rashidah dah, Cikgu Irni dah on, Cikgu Rahizan dah, Cikgu Aisyah dah. Okey, Cikgu Bong on the way. Saya percaya tu So jadinya semua dah bersedia, alhamdulillah. So kita nak teruskan. Baik, kita nak lihat apakah itu fasa pemerhatian. Okey, kita sekejap lupa buka kamera. Okey. Baik, kita nak tengok dulu apa itu fasa pemerhatian. Okey, apa itu pemerhatian? Okey, pemerhatian ni kita melihat dengan mata kasar, kita melihat apa yang berlaku di sekeliling kita. Okey, kita melihat apa-apa sahaja. Okey, menggunakan berdasarkan visual yang terdapat gambaran pada mata kita. So jadinya untuk mengaitkan dengan pemerhatian tersebut, kita ambil fasa yang pertama. Ini juga berdasarkan pada model Whitehead and McNiff. Yang pertama adalah fasa memerhati. Jadi apa yang kita kena buat dalam fasa memerhati ni rakan-rakan semua? First of all, kita kena menceritakan perkara-perkara yang dilakukan.
Perkara-perkara yang dilakukan sama ada sebelum, semasa ataupun mungkin selepas sesi PDPC. Itu bergantung kepada kebijaksanaan ataupun kreativiti rakan-rakan semua untuk menyampaikan. Kadang-kadang rakan-rakan tidak perlu nak menyampaikan ketiga-tiga tu. Tadi kan saya cakap sebelum, semasa, selepas kan. Tak semestinya semua cikgu-cikgu. Kalau cikgu buat semua tu nanti saya takut cikgu stuck. So jadinya macam saya nyatakan tadi, cikgu boleh menceritakan, boleh menyampaikan mana-mana situasi yang sesuai mengikut cara cikgu masing-masing untuk melaporkan pemerhatian tersebut. So jadinya kat sini, macam mana caranya? Macam mana caranya kita nak membuat pemerhatian? Cara dia, kita mengimbau semula. Kita imbau semula pengalaman yang kita telah lalui. Means kat sini, sebab tu kita mulakan kelas kita bulan 2. Sebab kenapa? Sebab bulan pertama tu mungkin rakan-rakan semua dah masuk kelas. Dah dapat refreshment. Ya, minggu pertama kan kita buat refreshment, kita dah jumpa anak murid kita balik and kita dah bagi mereka semangat, rangsangan untuk belajar. So minggu yang kedua tu mungkin cikgu dah mula mengajar ataupun dalam minggu pertama tu cikgu dah mula mengajar, dah nampak apa yang kekuatan dia, apa yang kurang, apa yang cikgu gunakan bahan-bahan. So mungkin mungkin ada pelaporan yang cikgu dah buat. So jadinya di situ caranya kita mesti mengimbau semula pengalaman yang kita telah lalui. Macam mana kita nak mengimbau tu? Mungkin cikgu boleh ingat base pada dokumen yang paling dekat dengan kita, iaitu RPH, ERPH kita. Sebab saya yakin rakan-rakan semua, kita setiap hari kita menulis refleksi. So jadinya di situ pun kita boleh ambil dia sebagai cara kita nak imbas semula sesi pengalaman, sesi pengajaran kita. Kita boleh imbas. So jadinya kat sini cikgu, apa yang kita boleh nyatakan? Apa yang kita boleh nyatakan dalam sesi pemerhatian? Yang pertama, kita boleh nyatakan kekuatan dan juga kita boleh selitkan juga kelemahan. Kita tak masuk lagi fasa yang kedua cikgu. Kita nak beritahu secara umum saja. So jadinya bila kekuatan ni kita beritahulah murid kita ni, contoh dia murid seronok bila saya masuk kelas. Ada kan rakan-rakan semua ada, kalau murid datang tu, kalau nama kita ni dia terus macam seronok, macam tak sabarlah nak masuk kelas cikgu Wirni, tak masuk kelas cikgu Bong ni, tak sabar. Kita nyatakannya itu. So lepas tu pula bila dah ceritakan kekuatan, mungkin kita nampak bila masuk tu tiba-tiba dia seronok, tapi bila kita nak tanya dia rasa macam takut, dia kepala turun, nunduk. So jadinya kat situ kita beritahu, kita jangan nyatakan masalah terus cikgu. Apa yang kita nampak sebenarnya based pada pengalaman kita sendiri. Kita tak fokus lagi masalah, kita fokus dulu pada pemerhatian. So jadinya di situ cikgu-cikgu boleh nyatakan kekuatan, cikgu juga boleh nyatakan kelemahan yang ada, based pada pengalaman cikgu dalam fasa pemerhatian. So jadinya di sini ada beberapa perkara yang cikgu boleh lihat. So kalau tengok kat sini, saya ada senaraikan ada 7. Ada 7 perkara yang cikgu boleh lihat sebenarnya. Pertamanya boleh melihat dari aspek pengalaman diri sendiri. Cikgu boleh juga menceritakan pengalaman dalam kalangan murid-murid. Dari murid-murid tu macam mana. So murid-murid ni mungkin boleh ceritakan tentang dia punya tingkah laku dia, motivasi dia, mungkin cara dia berkomunikasi. So cikgu boleh sesuaikan based pada apa yang kita nak buat. Seterusnya persekitaran pembelajaran, mungkin dalam bilik darjah. Seterusnya isi kandungan. Mungkin cikgu nak ceritakan tentang DSKP, mata pelajaran cikgu, topik cikgu macam mana. So cikgu cuba mengaitkan antara topik-topik ataupun DSKP. Lepas tu bahan pembelajaran, tools yang cikgu gunakan, apa dia. Dari aspek disiplin, dan juga dari sesi PDPC itu sendiri. Tapi kalau saya akan recommend pada rakan-rakan semua, kita lihat pada diri sendiri, murid,
tools yang kita gunakan dan juga sesi PDPC yang kita laksanakan itu. Saya rasa pada pendapat saya itu lebih dekat dengan kita. Lebih dekat. Sebenarnya isi kandungan ni pun dekat, tapi yang lebih banyak yang kita boleh gali 4 perkara ni, ya. So seterusnya, kenapa kita buat pemerhatian tu semua? Sebab kita nak membuat penilaian. Kita nak menilai awal. Kita nak meninjau dulu. Untuk apa? Untuk kita dapatkan tema. Seterusnya mungkin kita nak dapatkan isu dan juga masalah. Sebab kalau kita tak buat pemerhatian rakan-rakan, kita pun tak dapat detect apa yang kita nak selesaikan. So jadinya dari pemerhatian ni, kita lihat secara umum, and then dalam pemerhatian kita dah lihat tu, tiba-tiba kita lihat ada sesuatu, loop di situ. Ada lompong di situ. So yang lompong itu yang kita kena ambil, okay, untuk kita selesaikan. Itu maksud dia, cikgu. Pemerhatian ni daripada sesuatu yang umum, okay, untuk kita trace. Untuk kita trace dulu apa loop yang berlaku, kekosongan yang berlaku, baru kita selesaikan, penuhi loop tersebut. So, tapi cikgu, kita belum sampai yang loop cikgu. Kita masih di surface lagi. Kita masih secara general lagi. So, jadinya itu untuk yang ini. So, jadinya Cikgu Irni mungkin ada nak tambah daripada daripada penerangan tadi? Mungkin boleh ke nak tambah 1-2 ke? Tak ada Cikgu Sabi. Cuma bila kita kata dalam sebulan ni, kita mungkin boleh kaitkan dengan catch up plan kita kan. Maksudnya dengan catch up plan kita mungkin dari segi yang kita tengok budak macam tak berapa berminat, motivasi ni kan. So macam mana? Jadi untuk kita kalau kita nak kaitkan yang semasa, kita kaitkan dengan catch up plan kita lah. Kalau saya lah kan. So kat situ kita nampak pemerhatiannya macam mana kan. Betul. Saya setuju dengan Cikgu Irni ya. Kita kaitkan dengan catch up plan. Betul Cikgu Irni. Nasib baik Cikgu Irni ingatkan saya. Memang kita ambil yang paling dekat dengan kita. Catch up plan. So cikgu boleh lihat macam mana apabila kita buat catch up plan tu, apa yang cikgu nampak daripada catch up plan yang kita dah buat tersebut. So jadinya dari situ, bila kita dah tahu apa yang ada dalam fasa pemerhatian ini, so kita nak melihat, kita nak lihat contoh. Contoh yang telah saya laksanakan, mungkin ni boleh cikgu ambil sebagai rujukan kepada rakan-rakan semua. So jadinya kat sini saya suka buat dalam bentuk rajah begini. Saya ada dapat sembang-sembang dengan kawan-kawan juga. Ada beberapa orang rakan menyatakan dia berbincang dengan pakar-pakar. Dia kata sebenarnya tak dicadangkan buat jadual. Tetapi pada hemat saya, itu semua bergantung pada pendapat masing-masing. Pada saya, kita nak membantu lebih clear, inilah cara yang paling mudah untuk saya presentkan kepada rakan-rakan macam mana setiap fasa itu progress dia, progress bagi setiap fasa. So jadinya untuk fasa pemerhatian, kita boleh buat macam ni. Tadi saya nampak macam Cikgu Asno, Cikgu Asno ada masuk ya? Cikgu Asno, Cikgu Dr. Muhammad Asno Hisham, sihat Terima kasih atas kesudian cikgu untuk doktor untuk menyertai sesi malam ni. Okey, Cikgu Huda juga masuk. Saya admitkan dahulu. Tak ada, hilang. Okey, tak apa. Okey. Baik, pada rakan, kita teruskan. Cikgu-cikgu setakat ni okey. Boleh saya dapatkan respon rakan-rakan sebelum saya teruskan yang slide yang ini? Cikgu Bong macam mana? Cikgu Rashidah? Okey, Cikgu Bong cakap okey. Cikgu Rashidah macam mana? Okey. Faham Alright. Okey, terima kasih. Cikgu Aisyah macam mana? Cikgu Huda tak apalah. Okey. Cikgu Huda boleh follow step-step Okey, baik. Okey, terima kasih atas respon sebentar tadi. Okey, kita nak teruskan. Okey, macam saya lebih suka buat begini. Okey. Kita buat satu jadual. So dekat jadual ni kita cuba fikir, kita imbas balik. Okey, dari segi yang paling dekat diri kita sendiri. Okey, saya tulis guru, and then kita melihat dari aspek murid, okey, persekitaran, bahan dan juga amalan pedagogi.
Contohnya kalau cikgu nak ambil yang atas ni pun tak ada masalah. Yang ini pun paling dekat dengan cikgu. So cikgu boleh ambil juga. So dekat sini kenapa? Kenapa saya lebih suka ambil guru sebagai main fokus nombor satu? Sebab kenapa ya cikgu? Sebab ni base daripada kajian yang dilaksanakan oleh pakar kita juga, Cikgu Dr. Muhammad Asnur Hisham sendiri ya, menyatakan dalam kajian beliau bahawa faktor dominan yang berlaku dalam masalah PDPC ialah faktor dominannya adalah faktor guru. So jadinya sebab tu kita buat kajian tindakan. Kaitan dia supaya kita sendiri nak nak menambah baik praktis kita terhadap sesi pengajaran kita. Kita 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 ambil kajian yang Cikgu Dr. Muhammad Asnur Hisham tu, cikgu kita ada mentor kita kat sini. So kita ambil untuk kita overcome that problem. Macam mana cara dia? Okey, dengan cara membaiki praktis. So bila dah baiki praktis, inilah kita buat kajian tindakan kita. Okey cikgu, kita ambil the best, the good side untuk kita jadikan kita nak biar kita ni lebih bermotivasi untuk kita menambah baik mutu sesi pengajaran kita cikgu. Mungkin Cikgu Dr. Muhammad Asnur Hisham ada di dalam room, mungkin nak komen sedikit ke, nak ni ke, nak tambah-tambah ke, mungkin untuk ni kenyataan untuk tu faktor dominan tersebut. Okey, tak apa, saya follow terus, saya teruskan dulu. Okey, rakan-rakan semua boleh buat macam ni dulu, buat dalam bentuk jadual. So cikgu boleh tulis perkara, murid, persekitaran dan bahan. So cikgu boleh buat 2 kolom, kekuatan dengan kelemahan. So jadinya kat sini kita tengok dulu dari segi diri kita dari segi kita, okey kita boleh kita boleh beritahu apa yang ada pada diri diri kita sendiri. Contohnya macam sini saya tulis, saya mengajar mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 6, mata pelajaran Bahasa Melayu di sekolah ini dah 7 tahun, khususnya untuk kelas tahun 6. Okey, itu satu. Kita beritahu kekuatan kita dah mengajar subjek tu, dah pakar lah, dah pakar dalam subjek tersebut, dah menguasai. Tetapi tahun tu juga itu ialah tahun pertama kita saya mengajar kelas tahap 1 untuk mata pelajaran Bahasa Melayu. Tak pernah asyik mengajar tahap 2 je, 5, 6, yang pengalaman saya sendiri 5, 6, 4, 5, 6, 4, 6. Tiba-tiba tahun ke-7, tahun ke-8 saya kena mengajar Bahasa Melayu untuk darjah 2. So jadinya itu adalah kelemahan. Kita kena akui lah, itu kelemahan kita. Kita pun tak tahu apa, kita tahu tapi kita tak deep. So jadinya itu pun satu yang kekurangan pada diri kita. Okay. So seterusnya cikgu, kita lihat dari aspek murid. Okay, dari aspek murid pula, kita dapat lihat di sini murid ni seronok. Awal-awal kelas dia seronok. Kita masuk kelas dia seronok. Dia suka nak berbual, dia nak cerita dengan kita tentang aktiviti kat rumah, mak makan apa, mak masak apa, ayah buat apa, dia suka. Apa buat ujung minggu dia suka. Itu kekuatan. Okay, tapi lemah dia pula bila kita tanya soalan, senyap. Dia kurang yakin bila nak bercakap. Okay, ada juga yang menguap, hilang fokus. So jadinya cikgu boleh tulis. Okay, cikgu kena tulis. Itu adalah pemerhatian kita. Okay. Seterusnya pula dari aspek persekitaran. Okay, aspek persekitaran mungkin cikgu boleh beritahu kelas tu ceria, ada sudut PAK 21. Okay, kelemahan dia mungkin kurang peranti digital ataupun peranti digital ataupun bahan-bahan interaktif yang boleh membantu murid. Okay, dari segi bahan pula macam mana, dari segi amalan pedagogi macam mana. So jadinya cikgu boleh review balik. Ini adalah main idea. Okay, cikgu boleh follow. So idea ni cikgu boleh generate sendiri. Apa yang cikgu buat untuk 1 bulan, untuk bulan yang pertama tu. Okay, dari aspek saya macam mana. Mengikut mata pelajaran masing-masing cikgu. Sebab mata pelajaran dan topik. Sebab kalau cikgu ambil terlalu besar, nanti payah juga cikgu nak menceritakan. So kita ambil yang besar and then makin kecil cikgu. Okay, baik. Itu untuk apa yang kita boleh isi. Okay, base pada idea-idea ini. Ada 5 idea. Baik, seterusnya. Ini bila kita dah buat dalam bentuk jadual ni cikgu, tujuan dia sebab apa? Supaya kita dapat clear idea macam mana, apa yang kita nak
apa yang kita imbau. Bila kita buat jadual, kita dah ada point kita dah tulis, kita dah isi semua keperluan yang ada dalam ni. So baru kita transfer dia dalam bentuk petikan macam ni, dalam bentuk laporan. Okey. Cikgu jangan cikgu, saya ingatkan cikgu jangan cikgu fikir jauh macam tak adalah, tak ada cikgu, jangan membuat benda, jangan mewujudkan benda yang tak ada cikgu. Kita just beritahu saja. Kita beritahu saja, tapi idea-idea dia macam inilah yang kita suggest supaya rakan-rakan semua lebih clear. Baik, seterusnya bila kita dah selesai bahagian ini, dah isi kekuatan kelemahan base pada idea-idea kita, so kita boleh pindahkan dalam bentuk pelaporan. So jadinya setakat ni cikgu, ada tak nak bertanya sebelum kita bergerak ke bahagian yang ini? Assalamualaikum, Cikgu Sabit. Ya, saya. Nak tanya, kalau sebab dia punya ada kelemahan pelajar tadi tu kan. So yang ini kalau dia bersemuka ke? So kalau kita online kan, PDPR tu boleh juga tadi kita masukkan dekat dalam table tadi tu Boleh, tak ada masalah cikgu. Sebenarnya tak ada masalah. Kita boleh ceritakan ketika PDPR tu macam mana kita buat, okey? Dan kita juga boleh ceritakan masa PDPC macam mana kita buat juga. Yang ni contoh yang sebelum ni lah, sebelum yang PDPR. Tapi saya akan tunjukkan pada kawan-kawan semua yang masa saya buat kajian tindakan masa PDPR juga. Okay, saya letakkan juga masa PDPR tu macam mana saya implement, and then masa PDPC bersemuka tu pun saya beritahu apa yang saya buat. Macam tu cikgu. Nanti saya tunjukkan contoh dia cikgu. No worries cikgu. Okay cikgu, dah okay? Oh okey. Cikgu masih apa KV apa ada dah bersemuka kan? Oh, saya banyak belajar mengajar diploma. Jadi diploma dia memang PDPR. So memang saya totally PDPR. Okey. Kalau PDPR pun tak ada masalah cikgu. So mungkin cikgu Uda boleh ceritakan pemerhatian cikgu masa PDPR tu, apa respon murid, and then bahan cikgu macam mana cikgu sediakan, and then macam mana persediaan cikgu sendiri untuk mengajar dalam situasi PDPR. So cikgu boleh ceritakan sebab pemerhatian ni lebih umum cikgu. Dia bahagian atas. Kita belum lagi nak menjurus kepada fokus masalah yang kita nak overcome tu. Okey, faham. Terima kasih. Sama cikgu. Okey, kita nak teruskan. Baik, ini untuk macam mana kita nak melaporkan dalam pelaporan kita. Okey, macam mana kita nak melaporkan dalam pelaporan kita. Ini saya contohkan untuk dalam tempoh PDPC bersemuka sebelum tu. So jadinya apa yang saya buat? So kita construct ayat kita. Okay, kita construct ayat kita. Kalau kita tengok kat sini, ayat kita just point-point saja. So kita boleh terus tulis. Okay, mengajar tahun 6 selama 6 tahun, murid tahun 6 selama 7 tahun. Walau bagaimanapun pada tahun ini, saya ditugaskan untuk mengajar mata pelajaran ini untuk bagi tahap 1 khususnya untuk kelas tahun 2. So jadi cikgu, apa yang cikgu nampak dekat sini, okey cikgu, apa yang cikgu nampak dalam pelaporan yang saya buat ni? Apa yang cikgu nampak? Dia punya gaya penulisan tu cikgu rasa dia macam apa je? Cikgu. Kalau cikgu boleh respon, boleh tulis dekat ni ataupun boleh kepada lepas tu ada kalau cikgu baca sendiri tu macam apa cikgu? Mungkin cikgu boleh respon? Cikgu nampak ada ni. Okey, sekejap. Dia berputar-putar. Okey, mungkin ada tak nak respon? Kalau cikgu baca saya punya teks tadi tu, dia lebih kepada apa yang cikgu nampak? Oh no. Alamak, internet hilang. Hello. Uish.
Halo, maaf. Maaf saya punya line terputus. Minta maaf banyak-banyak rakan-rakan semua. Tiba-tiba dia terputus. Okey, kita nak sambung semula. Okey, cikgu boleh tak respon tentang teks yang telah saya paparkan ni? Cikgu nampak bacaan dia, imajinasi pembaca penceritaan. Ya, itu cikgu. Penceritaan. So bila penceritaan, kita akan menggunakan kata ganti diri saya. So jadinya bila kita rujuk daripada Whitehead and McNiff sendiri buku yang ditulis ya, iaitu kalau cikgu-cikgu semua boleh research nanti You and Your Essay Research Project. So buku di 3 memang mereka menyatakan bahawa untuk penulisan kerja tindakan gunalah naratif I, maksudnya saya. Saya. Even saya baca report daripada kajian Whitehead McNiff, dia menggunakan saya juga. Saya cakap, wah, tak ada, dia biar supaya apa? Supaya bila guna saya ni, dia represent kita sebagai pembaca juga. So kita pun boleh dive in juga apa isi yang kita, apakah isi kandungan yang penulis itu sendiri nak paparkan. Itulah sebab menggunakan perkataan saya. Okay. Baik. So jika ni kat sini rakan-rakan semua dah respon lebih kepada penceritaan. So jadi kat sini kita dapat lihat apa poin yang saya nyatakan, mengimbas PDPC yang dilaksanakan secara umum ya, sebab kita pemerhatian. Selepas itu penulisan adalah secara naratif, bercerita. Okay, bercerita. So menggunakan perkataan saya. Jangan gunakan perkataan pengkaji cikgu. Kalau pakai pengkaji nanti saya risau ada yang orang pakar-pakar yang argue. Okay, so kita gunakan perkataan I seperti mana yang dah dinyatakan tadi. Whitehead McNiff pun menegaskan penggunaan perkataan I, saya. Sesuaikan ayat dengan maklumat dalam jadual. Means kat sini kalau kita tengok jadual ni, kekuatan kita come out dengan kekurangan. Kekuatan, kelemahan. Biar macam itu cikgu. Biar dia tersusun dengan cantik supaya pembaca jelas. Seterusnya, membuat penambahan maklumat mengikut kesesuaian. Ya, mungkin tadi masa kita buat draft ni, kita tulis 5 poin ataupun kita tulis dalam 2 poin saja. Tetapi bila kita menulis tu tiba-tiba kita rasa macam teringatlah ada ni buat macam ni, tambah cikgu. Tak ada masalah. Ya, menambah mengikut kesesuaian based pada apakah isi, apakah poin yang cikgu buat tu. Okey, baik. Ini adalah contoh dia cikgu. Ini contoh. Saya guna saya punya sendirilah. Shot sendiri katakan. Okey. So jadinya kat sini cikgu. Kita lihat di sini. Okey. Pada fasa pemerhatian ni. Okey. Di atas ni saya nyatakan tahun saya and then kita mengajar tahun 1, sub 1, darjah 2 bahasa Melayu. Okay, lepas tu kita beritahu. Pada awal ni saya lebih suka macam tu. Kita beritahu dulu mode kita mengajar macam mana. Okay, macam saya mengajar 2 mode yang dilaksanakan. Beritahu semua cikgu. Beritahu yang bukan beritahu semua maksud saya. Maksudnya beritahu sedetail yang boleh.
Contohnya macam kita buat sini. 2 jenis mod pengajaran yang dilaksanakan iaitu mod PDPR bermula pada 21 Januari 2021 dan mod bersemuka bermula pada 1 Mac 2021. Kita beritahu cikgu. Inilah maksud dia cikgu. Mula-mula kita letak point kita 2 mod. Kita buat 2 mod PDPR, PDPC. PDPR dan juga PDPC bersemuka. Tiba-tiba bila kita menulis tu, kita teringat bila mula, kita tambahlah bermula pada 21. Bersemuka pula bermula pada 1 Mac. So jadinya kat sini kita imbas balik masa PDPR tu apa yang kita buat. Adakah PDPR kita lebih banyak daripada aktiviti dia berbanding PDPC? Itu bergantung pada masing-masing. Macam saya bagi contoh macam Cikgu Huda tadi. Cikgu Huda menyatakan Cikgu Huda mengajar pelajar-pelajar diploma. So jadinya kat sini kebanyakan ataupun semua sesinya menggunakan PDPR Cikgu Nurul, Cikgu Huda kan kebanyakan. Ya betul. So jadinya di sini cikgu dah boleh nyatakan masa PDPR tu cikgu menggunakan kaedah apa. Cikgu nyatakanlah cikgu menggunakan kaedah apa. Contohnya macam sini saya nyatakan menggunakan kaedah manual dan pembelajaran berasaskan video. So jadinya apa yang ada dengan kaedah tu? Cara apa yang dimaksudkan dengan dua kaedah tu? Yang pertama, kita nyatakan penjaga ambil lembaran kerja dan juga membantu murid menyelesaikan tugasan berdasarkan video penerangan yang disediakan. Contohnya begitu. Okey, sesi ini beri fokus kepada aktiviti kenal huruf kecil dan huruf besar sebagai apa? Sebagai asas kepada kemahiran bahasa dan memerlukan penekanan bagi menguasai kemahiran ini. Sebab saya memang fokus nak mengatasi masalah literasi bahasa Melayu. So kita dah tahu apa dia. So jadinya, dekat situ cikgu, kita punya cerita kita. Okey, cerita cikgu tak boleh sama dengan cerita saya. Tapi saya bagi idea kepada cikgu macam mana cikgu boleh construct idea, boleh kembangkan isi cikgu, isi untuk menulis dalam fasa pemerhatian ni. So jadinya cikgu, kita dah cerita pasal kat sini kita cerita sedikit. Macam saya sendiri pun, saya bila PDPR memang sesi pengajaran pun tidaklah terlalu banyak, memang limited sebab mengajar tahap 2, tahap 1. Ada time kita guna online juga, sesi menggunakan Google Meet, kita guna juga. So nanti cikgu boleh tulis juga tambah nanti kat sini guna Google Meet tu macam mana cikgu buat, itu untuk tempoh PDPR. Lepas tu saya ceritakan juga bila sekolah dibuka, kita buat PDPC, ikut apa? Mengikut rancangan tahunan yang telah kita sediakan. Kita beritahu sebab kita buka sekolah kan kita ada rancangan pengajar tahunan tu. So kita nyatakan sekali. So lepas tu kita beritahu dalam sesi PDPC bersemuka tu kita buat apa. Kita buat apa and then boleh ceritakan mula masuk kelas tu macam mana, apa yang berlaku. Macam ni saya nyatakan masuk kelas, memulakan sesi pengajaran dengan aktiviti bercerita. So kat sini murid-murid ni dia buat dalam kumpulan kecil. Kenapa kita buat? Untuk apa? Untuk galakkan dia berkomunikasi antara guru dengan murid. Jadinya apa yang kita nampak, murid-murid ni seronok tapi teruja nak bercerita. Tetapi ada yang termenung, mungkin dia pagi mungkin murid-murid ni dia nak panas. Yalah, sebab tu kena buat aktiviti yang macam tu lah. Kena duduk sama-sama bercerita supaya dia punya rangsangan minda tu dia cepat. Nanti neuronnya dah lah pagi, neuron tu suam-suam terus mengajar. So dia pun blur. So kita buat macam itulah aktiviti berkomunikasi. So jadinya kat sini bila kita dah tulis begini, kita terus ceritakan lagi apa yang kita buat. Macam saya kenalkan huruf. Buat apa sajalah, apa yang cikgu apa saja aktiviti yang cikgu ceritakan, apa saja aktiviti yang cikgu laksanakan ketika mengajar subjek tersebut. So jadinya kat sini kita dah tulis semua, saya beritahu aktiviti menulis macam mana murid-murid ni. So jadinya bila kita dah buat pemerhatian ni, so sebab tu kita ada selitkan juga sikit macam kelemahan. Sebab kenapa? Kita nak tengok mana satu perkara yang kita boleh highlightkan untuk overcome masalah tersebut. So jadinya pada perenggan yang akhir ni cikgu, kalau cikgu perasan, perkara ini menimbulkan kegusaran.
Okey, saya tengok ke sini. Murid-murid ini boleh menulis tetapi masih keliru dengan beberapa huruf. Apabila menggunakan kaedah fonik seperti huruf I, murid akan menulis huruf E. Okey, jadinya perkara ini menimbulkan kegusaran kepada saya, memandangkan bahasa Melayu merupakan bahasa komunikasi dan juga merupakan salah satu petunjuk prestasi utama KPM dalam memastikan tiada lagi murid yang buta huruf apabila mereka pada tahap 2. So jadinya cikgu, untuk akhir, okey, untuk senang cerita saya boleh cerita perenggan akhir lah. Okay? Untuk perenggan akhir untuk fasa pemerhatian ni, kita dah highlightkan apakah masalah yang kita nak overcome. Okay? Kita dah tahu apa masalah yang kita nak overcome. Pada fasa yang akhir ni. Saya tak buat perenggan sebenarnya, saya gabung saja. Tapi kalau elok, kita buat perenggan yang baru, kita nyatakan. Berdasarkan daripada pemerhatian ni, okay, ada perkara yang kita gusarkan. Kita gusarkan. Okey, jadi kenapa kita gusarkan? Sebab perkara ni akan memberi kesan kepada murid itu sendiri. Contohnya dalam ayat yang saya nyatakan tadi. Okey, baik. Setakat ni ada tak? Saya rasa macam ada yang bertanya. Okey. Cerita proses PDPC. Ya. Cikgu Dr. Hasnul Hisham menambah, okey, means kat sini dalam fasa pemerhatian ni juga cikgu boleh ceritakan juga proses PDPC cikgu, okey, bermula masuk kelas, okey, bermula masuk kelas, aktiviti-aktiviti yang cikgu jalankan, okey, lepas tu apa yang cikgu lihat sepanjang sesi pengajaran dan pembelajaran itu berlaku, ya. Baik, setakat ni. Okey, mungkin Cikgu Irni, mungkin Dr. Muhammad Hasnul Hisham nak tambah-tambah, boleh bantu saya juga, dipersilakan. Kok ada input yang cikgu nak tambah juga, boleh dipersilakan sebelum kita nak teruskan, sebab saya rasa Cikgu Bong. Okey, teruskan Cikgu Sabi. Okey, baik. Baik, untuk bahagian ini, bahagian pemerhatian, sebenarnya kita dah habis bahagian pemerhatian ni. So jadinya mungkin kita boleh berbincang dengan rakan-rakan semua. Mungkin ada yang dah ada dalam perancangan tetapi tak keluar. Okey, sebab dah ada 20 minit kita basi kan. So mungkin ada dah ada idea, boleh berkongsi dengan kita jugalah untuk kita sama-sama bantu dalam menulis pemerhatian cikgu ini, dalam fasa pemerhatian ni. Saya tahu Cikgu Bong macam ada sesuatu yang nak dikongsikan. Adalah, boleh baca-baca lah. Okey, sini penggubalan bahasa merujuk kepada kelemahan murid. Mesti gunakan bahasa yang sopan, elakkan bahasa kasar seperti malas dan lain-lain. Betul. Betul. Saya sokong yang ini. Penggubalan bahasa merujuk pada kelemahan murid, mestilah menggunakan bahasa yang sopan, elakkan menggunakan bahasa yang kasar seperti negatif, bahasa yang negatif seperti malas. Okey, means kat sini maksud yang Cikgu Irni nak beritahu ni, maksudnya kalau kita nampak murid ni, saya cuba tengok dalam contoh ni. Okey, enggak mengecam menyebabkan murid berasa bosan untuk meneruskan aktiviti ini. Okey. Kita boleh juga macam ini, berasa bosan. Berasa bosan, mungkin ada perkataan yang lain ke, ataupun kita boleh tambah. Perkara ini menyebabkan murid-murid kurang minat ataupun kurang bermotivasi, ataupun jangan macam ni, bosan kan. Bosan ni agak nampak sangatlah negatif dia. Contoh macam ni. Contoh macam ni, murid-murid hanya menyebut perkataan tapi tidak dapat menunjukkan perkataan dalam petikan. Menunjukkan murid ni kurang fokus. Kurang fokus terhadap sebutan perkataan oleh guru. Okey, kurang fokus. Okey, jadi kita tengok ada tak. Okey, baik. Terkeliru. Okey. So jadinya kat sini, maksud Cikgu Irni kat sini, jangan gunakan bahasa yang negatif sangat. Jenis kajian tindakan amalan. Ya, betul Cikgu Dr. Hasnul Hisham. Yang kita buat ni jenis kajian tindakan amalan, practices. Kalau kita buat yang lagi satu, itu adalah jenis kajian tindakan penyertaan.
Penyataan lain pula dia punya cara dia. Itu lain Tapi yang lagi hampir dengan kita sebagai seorang guru adalah jenis kajian tindakan, amalan, praktis. Itu dia cikgu. Okey, jadi mungkin ada yang nak ni tak? Ada yang nak berkongsi ke pemerhatian dia sepanjang sebulan mengajar menggunakan catch up plan ke? Mungkin boleh share, tak ada masalah. Kita sedia untuk mendengar. Mungkin kita boleh bantu juga rakan-rakan. Cikgu Bong. Cikgu Bong ada. Okey Cikgu Bong. Boleh Cikgu Bong. Boleh cerita Cikgu. Kalau Cikgu okey, Cikgu buka mic, kita boleh dengar apa yang Cikgu nak ceritakan. Ringkas saja punya pemerhatian. Okey, silakan Cikgu. Pemerhatian Cikgu tu macam mana? Dah balik. Saya share boleh kah? Saya ada tulis lah. Boleh. Tak ada masalah. Cikgu boleh share skrin Cikgu. Sekejap Okey. Nampak kah? Okey Cikgu. Besarkan sikit kot. Okey, alright. Boleh. Okey. Okey, saya mula ambil kelas matematik tahun 5 disebabkan guru yang pindah. Saya mengajar topik mengajar pecahan. Okey. Saya melaksanakan catch up plan matematik dengan program kecemerlangan. Ajar matematik muka program yang dirancang untuk sama dengan saya. Yang kedua, pagi. Okey, saya beri murid jawab soalan. Okey, 2. Saya berarti 2 orang murid. Saya mendapat 4. Saya masih yang lama untuk menjawab. Okey. Sejam jawab soalan je. Okey. Okey. Saya ingin tahu mengapa mereka perlu masa. Mereka ialah murid pandai tetapi Sekejap. Okey, menggoyang. Kedua kecewa macam menanyakan. Tidak jawab maka saya melewati langkah pengiraan mereka. Langkah mereka salah. Mereka pandai dan matematik. Apa masalah? Mereka menjawab soalan ini. Okey, baik. Okey, base pada pemerhatian yang Cikgu Bong buat ni sebenarnya, okey, Cikgu dah mula ada part tu Cikgu dah mula interview Betul tak Cikgu Bong? Ya. Interview kan? Kak Inu. Yalah tanya. Saya tanya kan? Okey, kalau tanya tu okey. Mereka adalah murid pandai tetapi memang kelang kabut. Okey. Baik, okey, untuk nak melihat dia macam untuk melihat sebagai satu pemerhatian, okey, kita cuba gunakan word ataupun penceritaan yang tidak menunjukkan cikgu buat interview. Okey, macam mana kita nak nyatakan Okey. Maksudnya kita jangan semacam tadi ni kan, saya ingin tahu mengapa mereka perlu masa yang lama untuk soalan tu. Okey, itu cikgu kita boleh letak dekat fasa yang kedua nanti. Fasa yang kedua, fasa untuk fasa yang kedua untuk penyataan masalah tu kan. Kita masuk yang lain. Untuk yang ni cikgu hanya ceritakan apa yang cikgu nampak saja. Okey, macam ni mengira Safadam lagi mereka menunjukkan muka kecewa. Itu pemerhatian kita cikgu. Pemerhatian kita. Murid ni kecewa. Okey. Lepas tu mereka goyang kepala.
Okey, saya tanya mereka, okey dapat jawab, mereka dapat. Okey, jadinya ini kita boleh masukkan fasa yang seterusnya cikgu. Untuk fasa yang pertama ni yang kita lihat saja. Okey, kalau tanya sebab pemerhatian cikgu, bila pemerhatian ni kita tengok sendiri apa yang berlaku pada murid-murid ni. Oh ya, Itu ya. maksudnya Okey, murid pandai, mereka dapat Pasifik. Okey, mereka dapat Pasifik ni masih pemerhatian. So jadinya maka saya perlu mencari masalah sebenar dari murid-murid untuk membantu mereka menjawab soalan bahagi ni. Okey. Jadinya itulah dia cikgu. Fasa pemerhatian yang cikgu buat ni yang saya nak yang saya dah tengok ni memang kebanyakannya dah nampak perlu untuk pemerhatian dan cikgu buat penamat dia yang ni lah. Maka saya perlu cari masalah sebenar yang dihadapi untuk bantu mereka untuk menjawab soalan bahagi ni. Ni adalah contohnya cikgu, kalau kita nak menamatkan satu pemerhatian tu, kita kena tahu apa aim kita yang seterusnya. Okey, mungkin Cikgu Yani dengan Cikgu Dr. Muhammad Husnul Hisham nak respon. Nak tambah top up. Boleh Cikgu Sabit. Teruskan. Kecap plan. 10 Januari. Sekejap saya melepas dalam masa VTP 3 dan matematik. Maka tujuan yang kedua. Cikgu Bom mungkin boleh tambah nanti program yang dirancang tu program yang dirancang memang bertujuan untuk bantu murid-murid meningkatkan dan memperkuat kemahiran. Okey, itu okey teruskan okey, means kat sini okey. Cikgu punya pemerhatian ni okey, tak ada boleh diterima okey, cuma nak tengok lagi bahan. Mungkin Cikgu Bong mungkin boleh ceritakan tentang macam mana cikgu ajar topik bahagi tu. Sebab cikgu baru peralihan kelas menggantikan guru yang berpindah kan? Ya. Saya tidak ajar mungkin mereka cikgu boleh tambah sikit. Mungkin cikgu boleh tambah macam mana cikgu ajar bahagi untuk kumpulan murid yang cikgu take over tu. So kat situ apa yang saya cerita proses pengajaran cikgu untuk untuk topik ini. Faham. Okay. Alright. So tu dah ada 1 jam mereka jawab ada soalan. Okay. Mengira. Okay. Bahan. Okay. Itulah saya boleh cadangkan gitulah. Tambah macam mana cikgu mengajar untuk topik bahagi itu untuk kumpulan murid ini. Itu saja yang saya boleh tambah. Jika saya tambah cikgu lama dia, cara cikgu lama mereka ajar, bolehkah? Boleh. Cara cikgu lama. Kalau cara cikgu lama ni. Sebab saya ambil alih kelas ini, saya sudah tidak ajar mereka bahagi, sudah lepas topik itu. Sebab kita sebab sekarang ni bila pemerhatian ni kita sendiri cikgu. Mungkin kalau cikgu pernah melihat cikgu sebelumnya cara mengajar ni, mungkin cikgu boleh ceritakan. Kalau cikgu pernah melihat, okey cikgu boleh tambah. Cikgu boleh tambah sebelum ni cikgu sorry cikgu terputus lagi. Okey. Okey Cikgu Bong, mungkin kalau macam tadi cikgu ada beritahu cikgu pernah melihat, cikgu pernah melihat bagaimana praktis cikgu yang berpindah itu. Okey, cikgu boleh ceritakan juga, tak ada masalah. Dia penting kita punya mata cikgu. Senang cerita. Dah faham. banyak Nanti saya fikir lagi macam mana tulis. Okey cikgu, tak ada masalah. Nanti cikgu just buat note macam yang saya cadangkan tadi, tengok pada yang jadual tadi tu. Okey, mungkin cikgu boleh dapatkan idea, buat sikit note sikit, and then baru cikgu boleh construct dalam bentuk laporan ni. Ni laporan ni okey cikgu. Laporan ni cikgu jangan padam-padam lagi. Yang ni okey. Kita just tambah lagi, top up lagi. Okey. Okey, baik cikgu. Okey cikgu, tanya cikgu, dah start Ada apa-apa cikgu boleh tanya je dalam grup
Okey. Okey, mungkin cikgu-cikgu lain. Saya stop sharing lah. Okey, boleh cikgu. Terima kasih cikgu sharing Thank you. bahan. Okey, cikgu lain mungkin ada nak respon ke ataupun nak bertanya lagi? Saya persilakan. Ada baki 7 minit sebelum kita off. Assalamualaikum Cikgu Sabit. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya cikgu. Nak tanya sikit je pasal pemerhatian. Lepas kita nyatakan pemerhatian kita dalam kelas, katalah saya buat pemerhatian ke atas latihan murid, kertas latihan murid, saya dapati dekat situ dia ada macam kesilapan-kesilapan kan. Adakah dekat fasa pemerhatian tu boleh saya masukkan sekali evidence latihan murid tu? Okey, kalau itu ialah fasa nombor 2 cikgu. Itu fasa nombor 2. Sebenarnya kalau cikgu nak nyatakan tentang itu hasil kerja murid kan? Hasil kerja murid. Maksudnya masa kita ajar dalam kelas, katalah lepas masa kita ajar dia faham. Tapi lepas tu kita dapat detect dia tak faham sebenarnya masa dia mula buat latihan. Masa mula buat. Okey, means kat sini cikgu boleh macam mana kita boleh ceritakan saja saya bagi latihan kat murid-murid. Murid-murid ni tadi cikgu beritahu tadi macam mana murid-murid ni dia faham dalam kelas kan? Maksudnya masa kita ajar tu bagi respon semua okey. Maksudnya dia boleh ikutlah kita. Tapi bila kita bagi latihan tu, contoh macam matematik kan, selalunya bila dalam kelas bila kita soal memang dia akan tahulah nak buat apa. Tapi bila kita mula bagi latihan, contoh bagi kerja rumah lah, kita bagi kerja rumah, besoknya kita semak semula, masa tu baru kita dapat tahu sebenarnya murid tu tak faham pun. Okey, means kat sini cikgu boleh ceritakan yang cikgu cerita pada saya tadi. Tadi cikgu cerita tadi murid-murid ni dalam kelas dia macam mana, dia boleh faham, dia boleh ni semua. Tapi bila saya bagi latihan, kita pakai ayat yang umum cikgu. Bila saya bagi latihan, saya dapati murid-murid ni masih kurang faham apa yang saya sampaikan dalam bilik darjah. Itu saja cikgu. Beritahu tu je. Jadi maksudnya dekat fasa pemerhatian tu tak perlu tunjukkan evidence yang budak kita salah mana lah. Jangan dulu, nanti dulu. Itu fasa yang lain. Okey. Itu fasa yang lain. Kita boleh beritahu tapi kita beritahu yang surface je. Sebab ini fasa pemerhatian, fasa yang umum cikgu. Kita just beritahu macam okey, kita bagi latihan. Saya nampak budak ni seronok ni tapi bila saya bagi latihan rupanya masih lagi tidak memahami apa yang saya sampaikan. Itu saja. Okey, faham. Terima kasih. Cikgu. Okey cikgu, jadinya seperti yang saya nyatakan awal tadi, bila pemerhatian ni dia surface. Boleh cikgu kalau cikgu dah buat sesuatu, okey macam cikgu Rahizan dah ada analisis mana yang salah murid-muridnya, and then cikgu Bong pun tadi ada kita nampak dah buat interview, tanya. Bila bertanya tu means kat sini kita dah masuk fasa nak tahu apa, mendapatkan bukti. So jadinya sini itu adalah step yang further, means step yang kedua je. Kita dah ada masalah, dia dah ada sokongan. Itu step yang kedua. Tapi untuk fasa sekarang ni, kalau cikgu dah ada buat yang tadi tu, yang dua tadi, cuba presentkan dalam bahasa yang ringkas, bahasa yang mudah. Contoh yang cikgu Asnur Hisham, Dr. Muhammad Asnur Hisham nyatakan kat sini. Okey, refleksi diri dan amalan. Refleksi diri dan amalan. Reflect diri kita sendiri. Rupanya dia tak faham. Kita reflect kita. Jangan tunjukkan data dulu cikgu. Tu data tu kemudian. Okey cikgu, mungkin ada lagi soalan? Sebelum saya serahkan dekat Dr. Asno, nak ni ke? Nak memberi ucapan sepatah dua kata? Cikgu Uda macam mana? Okey tak setakat ni? Tak Okey baik tak. Cikgu Asno dah cakap tak. Cikgu Uda macam mana? Okey tak setakat ni? Setakat ni okey? Okey, alhamdulillah. Cikgu Aisyah mungkin ada? Cikgu Rashidah okey tak setakat ni? Okey. Okey, alhamdulillah. Alright, baik. Jadinya saya ni okey. Jadinya base pada apa yang kita dah laksanakan sebentar tadi, okey, itu ialah fasa pemerhatian. Kita pun dah tahu apakah perkara-perkara yang kita boleh highlight, and then bagaimana cara nak mempresent, cara hendak menyampaikan maklumat dalam bentuk pelaporan.
Okay, kita dah nampak macam mana cara dia. Jangan terlalu deep, jangan memaparkan data. Lebih kepada refleksi, lebih kepada refleksi diri dan juga amalan. Ya. Dan bila menulis juga, biar dalam bentuk penceritaan. So jadinya cikgu, jika cikgu-cikgu semua dapat apa yang maksudnya dapat view sedikit ataupun clear view berkenaan dengan fasa pemerhatian, saya minta cikgu boleh raise hand, tekan tombol raise hand untuk kita dapat tahu berapa ramai yang jelas berkenaan dengan fasa pemerhatian ni. Boleh tekan tombol raise hand. Okey, Cikgu Bong dah up, Cikgu Rashidah dah up, Cikgu Huda dah up, Cikgu Rahizan dah up, Cikgu Aisyah on the way. Okey, baik. Sekarang jam pun sudah pukul 9.59. So jadinya untuk dalam masa 1 minit kita round table. Saya akan buka soalan pada rakan-rakan untuk ni round table dulu sebelum kita off. Okey, Cikgu Bong mungkin ada nak tanya ke? Tidak ada. Tidak ada. Okey, tak apa cikgu. Cikgu Bong teruskan yang cikgu dah tulis tu, teruskan. Kita nak tahu apa intervention yang cikgu buat. Tahun lepas cikgu dah buat intervention, dah dapat anugerah kan. Tahun ni nak tengok apa yang cikgu buat juga. Tahun ni tak tahu lagi. Tak apa, boleh. Kita tolong guide cikgu sampai selesai. Okey, Cikgu Aisyah ada nak bertanya? Tak ada cikgu. Tak Setakat ada? ni okey. Setakat ni okey. Okey, alhamdulillah. Cikgu Rahizan okey. Ada nak tanya tak? Dah tanya tadi. Terima Ada kasih. tadi. Okey, sama. Cikgu Rashidah okey. Nak tanya lagi? Kita round table je ni. Setakat ni tak ada. Tak ada ya? Okey, baik. Cikgu Aisyah pun respon dalam grup. Okey, teruskan. Okey. Baik, alhamdulillah kita dah sampai ke penghujung perkongsian bengkel kita yang siri yang kedua untuk fasa pemerhatian. So saya ucapkan ribuan terima kasih kepada rakan-rakan yang hadir pada malam ini, Cikgu Bong, Cikgu Aisyah, Cikgu Huda, Cikgu Rashidah, Cikgu Rahizan. Okey, jadi ada Cikgu Irni pun masuk. Okey. So jadinya dan juga saya ucapkan ribuan terima kasih kepada Cikgu Dr. Muhammad Asnur Hisham atas kesudian untuk bersama-sama dengan kita pada malam ini untuk sesi perkongsian malam ini. So jadinya semua yang baik itu datang daripada dia, semua kekurangan itu datang daripada saya sendiri. So jadinya kita menutup. Saya harap rakan-rakan semua lepas daripada sesi malam ni, okey, lepas dari sesi malam ni, kalau cikgu ada nak berkongsi, nak bertanya, cikgu terus je tanya dalam grup, sebab kita bila dah mula kelas yang ini, maksudnya cikgu punya progress kita akan monitor. Kita akan monitor sebab kita harap at the end of the phrase, cikgu dapat settle satu kajian tindakan dan kita boleh highlightkan di mana-mana. Dan kita target yang paling dekat sekali jurnal IBDA. Ada rezeki kita masuk IBDA. Kita masuk jurnal IBDA dan masuklah mana-mana pembentangan yang ada. Jangan bukan saya tak nak promote yang daerah, tetapi kita punya peluang sebenarnya di luar sana. Mungkin kita ada dekat IBDA ada, dekat Terengganu ada, dekat IPG ada, dekat universiti ada. So kita masuk je cikgu. Sekarang ni masih lagi free. Peluang kita untuk meningkatkan daya soft skill kita dalam communication, dalam membentang, dan juga kita boleh bertukar-tukar idea antara kawan-kawan di dalam penganjuran seminar itu sendiri. Jadinya saya terima kasih atas perkongsian. Baik, terima kasih. Boleh daftar lah SPL KPM ya. Baby menangis. Okey, tak apa. Okey. Dah pukul 10. Okey, saya akan daftarkan dalam bengkel untuk SPL KPM ni. So jadinya saya ucapkan ribuan terima kasih Cikgu Asnur dah ingatkan pada saya. Nanti kita akan daftarkan rakan-rakan semua malam ini. So jadinya terima kasih pada rakan-rakan spend masa 1 jam malam ini. So jadinya saya akan sharekan juga sikit nota untuk cikgu revise. So kita jumpa lagi minggu hadapan. So teruskan menulis. Boleh dapatkan rakaman ini insyaAllah. Kita akan bagi share link juga untuk rakaman ini. Cikgu Huda.
Okey, jadinya kita tutup majlis kita pada malam ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal ansinal insana lafi husn illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Sadaqallahul azim.